الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah Allah kepada kita, kasih dan sayang Allah kepada hambanya, diberinya nikmat kepada hambanya, kepada hamba yang dia kasihi diberinya iman dan takwa, kepada hamba yang dia benci maka hamba itu memilih jalan kekufuran dan kesyirikan. Allah Ta'ala senantiasa memerhati, melihat gelagat hamba-hambanya, walaupun hambanya ini mereka-mereka yang derhaka kepadanya, namun Allah Ta'ala tak akan benci kepada hambanya. Allah kasih kepada hambanya, Allah beri kepada nikmat kepada hambanya, walaupun hamba itu seorang yang kufur lagi syirik, maka sifat yang ada pada Allah Ta'ala Allah tak kira syirikkah, berimankah, sebab Allah sebagai seorang Allah sebagai Tuhan Rabb yang telah dicipta, dia telah menciptakan manusia, maka dia layak memberi manusia itu nikmat. Maka manusia sendirilah yang memilih jalan kenikmatan. Kalau dia mahu nikmat akhirat, carilah nikmat akhirat, dampingilah orang-orang yang ada agama. Kalau dia sendiri memilih jalan ke neraka, maka dia sendiri mendampingi orang-orang yang syirik lagi, murtad lagi syirik, murtad dan kafir kepada Allah Ta'ala. Maka kita beruntung kerana kita pandai memilih jalan. Jalan yang dipilih ini adalah jalan keridhaan Allah Ta'ala. Jalan redha Allah Ta'ala ni atas kita pilih. Jika kita pilih redha itu atas kena redha Allah, dapat redha Allah. Kalau kita pilih nak redha manusia, dapat redha manusia. Hari ini kita sendiri yang pandai pilih. Allah Ta'ala letaknya Nabi sebagai utusan untuk beritahu kepada manusia, kalaulah dia memilih jalan keredaan Allah, dapat redha Allah. Kalau dia pilih jalan keredaan syaitan, dapat redha syaitan. Maka kita insya-Allah moga-moga kita dipilih Allah Ta'ala sebagai hamba yang dia kasih, yang dia redha. Semoga masuk dalam golongan orang-orang yang sebelum ini. Jadi kita masuk dalam kitab kita 23 bulan 3 2011. Dan kata Syekhul Islam, Zakaria di dalam kitabnya yang bernama Futuhur Rahman, Syarah Risalah Ibn Ruslan, kata Syekhul Islam Zakaria, Syekhul Islam Zakaria di dalam kitabnya yang bernama Futuhur Rahman, Syarah Risalah Ibn Ruslan rahimallahu ta'ala, maka kata dalam ni dia sebut, fal abdu iza sabara radiya wa iza radiya kana bi umuri kana bi muradihi ta'ala fayahna min hawlihi wa quwwatihi bi musyahadati minal hadaratil rabbaniyati lianna man yafna an zalika baqiya billahi fakana sam'ahu wa basaruhu wa ghayruhuma kama fi khabarin kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi ila akhirih.
Ini kata Syekhul Islam Zakaria. Dia kata, artinya, maka hamba Allah itu apabila ia sabar, nescaya jadi redha. Dan apabila ia redha, nescaya adalah ia mengikut dengan kehendak Allah Ta'ala dalam segala kelakuannya itu. Ini cerita dalam kitab sedap lah ni. Maka ketika itu panaklah ia daripada segala perbuatannya dan daripada dayanya dan daripada upayanya, dengan sebab telah syuhud ia akan segala kelakuannya dan segala perbuatannya itu jadi dari hadrati qadrat ketuhanan Allah Ta'ala. Kerana barang siapa telah fana ia daripada yang demikian itu, yakni daripada segala kelakuannya dan daripada segala perbuatannya dan daripada daya dan upayanya itu, nescaya baqa ia dengan Allah Ta'ala. Yakni barang siapa fana ia daripada memandang akan perbuatan dirinya itu, nescaya kekal ia memandang akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Maka adalah perbuatan dan pelihatannya dan yang lain daripada keduanya itu, daripada segala sifatnya itu, iaitu daripada sifat yang disebut dalam hadis kursi dalam di bawah ni. Malam cerita masalah bab redha, bab sabar dan redha. Pada bulan lepas kita bicarakan masalah 3 maqam yang diberinya seseorang itu, yang kita baca pada bulan lepas, iaitu maqam orang yang fakir yang salih, iaitu sabar ia atas menanggung kesusahan yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Satu. Dan maqam orang yang fakir yang sairin, iaitu redha ia dengan segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala atasnya itu. Dan maqam orang yang fakir yang arifin, iaitu bahawa adalah segala kelakuannya itu mengikut dengan segala kehendak Allah Ta'ala, padahal ia fana daripada kehendak dirinya itu dan semata-mata baki dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak faham pun baca apa ya. Tak faham, payah kat kita. Kat nganga tu tak apalah, kau nyamai kak. Cerita dia begini. Telah kita bicarakan pada bulan lepas. Hati mengingat Tuhan banyak sikit. Yang pertama, fakir yang salih. Ulang balik. Fakir yang salih, yang fakir yang berjalan, yang fakir yang ada jalan. Ada yang fakir yang tak ada jalan, dia duduk dengan perut lautan, contoh. Dia duduk dengan ayam, dengan lembu, dengan kebau, dengan dia, dengan kebau lembu dia, sebab kebau lembu lah. Ada fakir susah betul pun tak? Sembahyang entah ke mana, tak ada jalan ketuhanan, tak ada. Ni nak panggil kesusahan lagu ni, nak letak dalam kategori mana? Adakah ia diberinya atas kesusahan dan kemiskinan tadi ni, yang dia miskin tu? Ia dia sembahyang tidak, duduk dengan lembu dia, duduk dengan kebau dia, duduk dengan ayam itik dia, duduk jauh dengan orang, duduk lautan pula, tak tahu masjid, tak tahu surau. Itu susah juga. Ni golongan ni susah ni kategori mana? Makam apa? Yang letak sini makam apa? Maka yang salih, fakir yang salih, tak boleh letak. Yang tu kita panggil fakir yang syaitan, yang salih ila jin. Boleh letak tu. Orang yang fakir, miskin, tapi tak tahu dia punya arti kehidupan. Tak erti arti kehidupan. Maksud dia susah dah. Dengan susah yang Allah bagi itu, dia tak kenal Tuhan. Duduk dengan
kedudukan kesusahan dia tu, maka ini dipanggil golongan fakir yang tidak ada salik, tidak jalan menuju Allah. Fakir yang kedua ni artinya fakir yang menuju Allah, yang salik, yang dia seorang yang miskin seperti zaman para sahabat radhiyallahu ajma'in. Setengah sahabat-sahabat Nabi ni miskin hidup di bawah. Kadang-kadang makan sekali 7 hari baru makan pula, 7 hari baru makan. Kadang-kadang tu makan 1 kali 3 hari baru makan pula. Susah. Maka kesusahan mereka ini membawa mereka kepada Allah, membawa diri mereka, perasaan mereka, hati mereka itu kepada Allah. Yang ni dipanggil fakir yang salik. Sabar ia menanggung kesusahannya dikehendaki Allah Ta'ala akan dia tu, akan dia susah tu, dia pun sabar, bukan dia mengeluh, dia sabar. Dalam kesabaran dia tu artinya kesusahan itu dia sabar, dia syukur di atas kenikmatan Allah bagi dengan cara lain. Syukur lagu mana? Dia syukur segala mata dia, dia syukur segala mulut dia, dia syukur segala telinga dia, dia syukur tangan dan kaki dia. Dia gunakan semua hak Allah bagi kat dia, hak sebut tadi ni, dia gunanya untuk kepentingan Allah Ta'ala saja. Ini dipanggil orang yang fakir lagi salik. Makam ni paling baik, makam ni paling bagus. Kalau boleh cari orang lagu tu, baru kita bagi sedekah dia. Sebab orang macam ni bagus. Dia susah tapi dia cari jalan ketuhanan. Dia tak pernah mengungut di atas kesusahan dia, malah dia redha dan dia sabar, dan dia duduk atas kehendak Allah Ta'ala, tidak resah, tidak gerisah. Maka senantiasa hati dia, mulut dia, telinga dia, mata dia, kaki dia sebut tadi ni, semua dia gunakan kepentingan untuk Allah. Mulut dia banyak kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dia banyak kata Allah. Yang tangan sentiasa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menciptakan aku dan dijadikan aku hanya semata-mata untuk kepentingan-Mu, ya Allah. Jadikanlah aku hamba sehamba-hambanya. Hindarkanlah hatiku sifat kebencian kepadamu. Angkatlah martabat aku seperti telah Kau mengangkat martabat orang yang sebelumku. Orang yang macam ni dia panggil orang yang fakir lagi salik. Sabar ia di atas kesusahan yang Allah beri kat dia. Satu. Yang kedua, makam orang ini, yang kedua ni, dia pertengahan. Orang yang fakir, yang sairin. Tadi yang fakir yang salik. Fakir yang sairin itu fakir yang redha, yang ia redha dengan segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ke atasnya. Dia redha ni maknanya dia tak rasa, dia tak ada cakap apa-apa di atas apa yang Allah buat kat dia. Tak cakap apa-apa. Tak ada nak mengeluh ke, tak ada dia nak apa, dia nak mengadu hal tentang kemiskinan dia, tak ada. Dia tak minta pada siapa-siapa. Duduk dia dengan kesabaran dia, dengan keredaan dia itulah, dengan redha yang Allah buat kat dia tu. Ini makam yang kedua ni pun baik juga. Dan makam ketiga ni adalah kesudahan makam orang yang fakir yang arifin. Orang yang fakir, orang yang miskin yang arif. Yang arif ni maknanya yang senantiasa dia mengenal arti kemiskinan, dan dia tahu kemiskinan yang buat ni Allah buat kat dia. Dalam kemiskinan tadi ni, dia yakin di atas kemiskinan itu adalah merupakan satu ujian peningkatan iman, ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Orang macam ni, dia jaga ibadat dia, dia jaga ibadat dia, dia jaga sembahyang malam dia, dia jaga dengan sunat taubat dia, dia jaga dengan sunat hajat dia, dia jaga dengan selawat dia, dia jaga dengan zikir, dia jaga hati dia. Tidak ada resah, tidak ada gelisah, dia tidak ada dalam hati dia sangka jahat kepada Allah, tidak ada sangka jahat kepada manusia. Dia senantiasa memperbaiki diri dia sehingga sampai hati dia kepada Allah. Itu dipanggil orang yang fakir yang arif, yang arifin. Iaitu bahawa adalah sekalian kelakuannya,
kelakuannya itu mengikut dengan segala kehendak Allah Ta'ala. Padahal ia ketika itu fana, tidak wujud diri dia. Fana ni maknanya tidak wujud, tidak perasan, mengatakan dia Allah bagi miskin tak ada rasa apa-apa. Dia rasa ini ujian bagi dia untuk peningkatan amal dia, untuk mengangkat takwa lebih tinggi. Ini orang yang arif. Dan dia mana ia, padahal ia fana daripada kehendak dirinya itu, dan semata-mata baki dengan kehendak Allah Ta'ala. Artinya yang kelebihan tu dia atas kehendak Allah, yang dia terima daripada Allah buat kat dia tu. Yang ni lah, ketiga ni lah yang paling baik. Orang yang fakir, yang arif, itu paling baik. Kita tak arif pun kau dapat di atas pun tak apa lah. Dia fakir, dia fakir, dia tak tinggal Tuhan, sentiasa dia beribadat kepada Allah, cari jalan untuk tunjuk Allah. Dia sabar tak kemiskinan Allah buat kat dia. Yang tu pun cukup dah. Nak kira hak nombor 3 ni lagi dahsyat. Dia tak wujud dalam diri dia, tak berasa kewujudan diri dia ketika itu. Fana ni tak ada dah. Walaupun miskin kaya kan, dia tetap macam ni. Orang yang macam ni dia hebat makam dia. Tu dia sebut sini. Maka masuk balik pada Ibn Ruslan kata tadi, kata Syekhul Islam Zakaria ni, dia kata fal abdu iza sabara radiyah, maka hamba Allah itu apabila ia sabar, nescaya ia jadi redha. Maknanya kalau dia sabar di atas kemiskinan yang Allah buat kat dia tu, insya-Allah moga-moga jadi redha. Kalau dia tak sabar atas kemiskinan tu, moga-moga jadi kufur. Sebab apa? Orang yang miskin ini dia hampir kepada kekufuran. Tapi kalau dia sabar di atas kemiskinan yang Allah buat tu, dia sabar, dia jadikan seperti mana orang lain peribadatan dia meningkat, maka dia redha di atas perbuatan Allah kepada dia, dapat 2 ganjaran pahala. 1 ganjaran pahala sabar di atas kemiskinan dia. Yang kedua, dia redha Allah buat dia begitu, dapat 2 kebaikan yang Allah buat bagi pada dia. Itu bagi orang yang miskin Allah kasih. Dan apabila ia redha, nescaya adalah ia mengikut kehendak Allah Ta'ala dalam segala kelakuannya itu. Apabila dia redha, maknanya ia mengikut dengan kehendak Allah Ta'ala. Di atas kelakuannya itu dia ikut cara kehendak Allah Ta'ala. Dia dalam kemiskinan, dia tak pernah hati dia itu rasa resah dan gelisah dengan Tuhan. Kok dia nak dia mengatakan mengapa Tuhan beri aku miskin, dia tak kata. Dan dalam kemiskinan dia bagi Allah bagi kat kemiskinan tu, sentiasa dia mempertikatkan perubudiyah dia kepada Allah. Sentiasa dia mengingati diri dia supaya dia jadi hamba yang sehamba-hambanya. Dia tidak terlekat, tidak terhijab, tidak terdinding dengan perbuatan fakir yang Allah buat kat dia. Tak terlekat di situ. Pasal apa tak biasa sembahyang? Tak adalah, susah saja, tak terlekat dengan benda tu. Tak terdinding, tak terhijab, dan tidak berlaku ni maknanya dia tak berlaku pasal apa? Tak ada. Tak ada hal ni. Ingat, dia tak ada. Kalau kita ambil tak ada duit, kita kata apa? Duit tak ada. Kita akan bercakap seorang kita, kadang-kadang terima bulan ni, habis semua bayar hutang, habis membayar apa dia perlukan, tinggal dalam nak sampai untuk hujung bulan ni mungkin tak sampai, maka dia akan kata habis tak ada nanti dia, atau boleh bersembang suara dia, atau boleh beritahu pada isteri dia, dia kata habis kita tak ada, tinggal ni last aku tak ada, nak ambil mana cari mana pula. Orang yang macam ni dia tak sabar, tak dia redha dalam perbuatan Allah. Jangan kata tak boleh kata seolah-olah bila kata-kata gitu kita menafikan rezeki yang Allah buat kepada kita. Itu seolah sekat tu ya. Jadi kita pun rasa kurang terima kasih kepada pemberian Allah kepada kita. Jadi kita rasa seolah-olah Allah buat kita ni, Allah benci pada kita, sedangkan orang lain hebat. Sebenarnya dia tak tahu orang lain lebih teruk daripada dia. Dia nak tengok orang tu naik motor baru, naik kereta baru, dia tak tahu kepala otak kawan tu. Kalau dengan karah tu nak sama, dia punya serabut tak terpunca di mana keluar. Jadi oleh kerana kesabaran dia ni tak cerita kepada orang, lalu dia letak kesabaran dia ni, dia letak kepada Allah.
maka jadi keredaan di sana, jadi keredaan. Dari keredaan situlah dia mengikut tak kehendak Allah. Segala kelakuan perbuatan yang Allah buat kat dia tu, dia tidak menjadikan perbuatan hak tadi ni, dia tidak jadi penghijapan dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang setengah orang tu bila dia susah, dia lagi jauh dengan Tuhan. Bila dia susah, dia lagi jauh dengan Nabi. Bila dia susah, lagi jauh dengan jemaah. Bila susah, lagi jauh dengan sembahyang. Maka orang macam ni lagi teruk hidup dia. Kita jangan jadi macam tu. Allah tahu kita susah. Allah buat usaha tu, Allah tengok kesakat mana kesungguhan dia ketika susah tu dengan dia. Allah buat. Kadang-kadang Allah ni dia bagi juga kita dapat duit lebih. Contohnya kita dapat bonus tahunan, ataupun kita dapat duit-duit daripada apa-apa yang kita buat. Contohnya dapat duit lebih. Kita beza tak di antara kesyukuran kita yang kita dapat dengan syukur yang kita kerja dengan duit tak ada dapat habis ni, dengan Allah bagi lebih ni, beza ada punya syukur tadi. Dia syukur tadi ni di atas keseronokan, ketenangan sebab ada benda. Yang hak tadi ni dia syukur di atas benda tak ada. Benda tu habis, kata tak habis. Bila dapat, elok dengan habis, dia syukur juga. Maka di antara dua kesyukuran tadi ni berbeza ada punya hati. Kalaulah dalam keadaan kemiskinan tadi dia syukur kepada Allah, umur dia meningkat, maka ini lebih baik. Kalau syukur yang kedua ni, syukur dia dapat dia banyak, maka umur dia kepada Allah menurun. Maka dua-dua ada kesyukuran juga, maka tak lebih baik. Ketika itu apabila Allah buatkan dapat nikmat yang lebih, dia tukar syukur kepada taubat. Tukar bersyukur kepada taubat. Dia kena kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia taubat balik. Sebab kerohanian ni kadang Allah uji kita. Allahumma yal mukallibal qulub, ya Allah ya Tuhanku. Sedangkan kita minta supaya hati jangan jadi ya mukallib bertukar-tukar. Ketika kita susah, kita ingat Allah. Ketika kita kaya, kita ingat Allah. Tapi ingat Allah dalam kaya dengan miskin berbeza. Jadi ala dinika, mesti kita minta kepada Ta'ala, jangan Allah ubahkan hati kita kepada ketika susah, ketika kaya. Perbezaan kita jauh dalam mengingat kita kepada Allah, dalam kesyukuran kita. Ingat. Maka tukar. Apabila di dalam kenikmatan Allah bagi kepada kita, kita tobat dengan Allah. Ini makam tinggi. Allah bagi nikmat pada kita, nikmat mari. Kadang-kadang dapat nikmat, dapat duit hari-hari, dapat jangan sebulan 5-6 ribu. Jangan kita seronok, senyum, hati kita tenang ketika itu. Ketika itu kita kena banyak taubat kepada Allah. Di dalam kenikmatan ada satu bala. Bala itu ujian adalah harta benda. Maka ketika itu ujian itu kena kembali balik kepada Allah dengan banyak bertobat kepada Ta'ala. Sebab tu Nabi SAW bila dia hari-hari dia bertobat kepada Allah, tak kurang dari 70 kali. Sebab apa? Kadang-kadang pernah sahabat melihat Nabi SAW ni, apabila sahabat kata, ya Rasulullah, makan kita tak cukup ni. Sahabat tak ramai duk ada ni, tak cukup makanan kita. Suruh-suruh tangan apa yuk. Setelah kacau periuk tu, tiba-tiba makanan cerok tak habis. Lalu beberapa sahabat repot, Rasulullah, hari ni Alhamdulillah makanan kita hari ni cukup dan lebih. Rasulullah pun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Takut kat Tuhan, dia tobat tu. Sebab apa? Takut terhijab, takut terdinding. Dengan perbuatan yang dia buat itu menjadi suatu kemuliaan. Kita nampak kemuliaan betul. Dan menjadi pula satu mukjizat Nabi, boleh menjadikan yang sikit jadi banyak. Nabi bukan syukur, Nabi tobat kepada Allah Ta'ala. Kena ingat, kita bila kita tobat ketika kita susah, kita tobat, ataupun ketika kita buat salah, dia salah dalam salah, wajib kita tobat. Dalam kerohanian, bila kita dapat kenikmatan yang lebih, kita jaga. Mungkin itu ujian Allah Ta'ala, tobat dengan Allah Ta'ala. Banyak tobat dengan Allah. Dan Nabi kata bom ayat pula,
katok ni air katok kat batu dalam peperangan apa tu, Rasulullah katok batu air keluar. Rasulullah pun ya Allah, doa dengan Allah sambil menangis dan tobat dengan Allah Ta'ala, takut kepada Allah. Kita hari ni beza. Bila kita susah, kita ingat Allah. Bila kita tambah kaya, kita ingat juga Allah. Tapi ingatan kepada Allah dengan ingatan dengan susah, dengan kaya ni berbeza. Susah dia ingat Allah dengan sungguh-sungguh, tapi itu dia fana artinya tak wujudlah diri dia sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Masa dia susah, tahajud setiap malam jalan, naik. Sunat taubat jalan setiap malam, sunat hajat minta sebagai hamba jalan setiap malam, sunat tasbih jalan setiap malam, sunat witir jalan setiap malam. Sebab usaha Allah bagi itu, dia dekat lagi dengan Allah. Makam dia arifin billah. Orang yang dekat dengan Allah panggil arifin billah. Satu ketika Allah bagi dia lebih sikit, lebih dan lebih, maka Allah uji dengan kelebihan nikmat tadi ni, diukur dengan amalan dan menurun. Maka main tahajud tu kadang-kadang dia selang-selang. Mula dia buat selang-selang, lepas tu dia buat 5-11 sekali. Lama-lama dia lupa, dia buat 12 sekali. Dia perbezaan dah. Maka Allah buat susunan kepada manusia dia berbeza. Itu ujian-ujian yang Allah buat kepada orang-orang yang Allah kasih. Orang yang Allah kasih, orang yang arifin, yang fana dengan Allah Ta'ala tu, Allah uji dia begitu. Bila Allah uji dia begitu, kena ingat baik-baik. Kadang-kadang kita ketika umur kita dalam 25, ingat tu, kita baru mula duduk mengaji, tapi mengaji kita bekerja. Masa umur kita 30 tahun ataupun 28, 30, kita punya yang kerja kita ataupun kita dapat duit pun habis. Satu ketika Allah akan berlaku juga kepada seorang insan ini, dia akan berlaku 10 tahun sekali dapat duit. Dia mulai umur 45, dia naik niaga, dia naik. Aku dia berniaga pun naik, kalau dia kerja pangkat naik. Ketika dia naik, kita cuba ukur masa kita susah, kita sebenarnya kuat tak? Masa kita susah dulu, kita hadir hati kita kepada Allah, dengan kita dapat ni sekarang ni, yang kita kaya ni, beza tak? Kita tengok. Sekiranya kalau perbezaan itu berlaku, makam kita makin menurun, arifin billah, atau berada dengan mutawasit pertengahan yang Allah buat tadi ini, maka ini kena ingat. Kadang-kadang kita bila mari waktu umur kita 26-27 tu, kita tikar ibadat 30 tikar ibadat, 35 tikar ibadat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat sewa rumah, maka Allah bagi juga kepada seseorang itu. InsyaAllah semua Allah bagi, semua orang dapat. Dengan rumah tak ada, dia rumah sewa. Lepas tu pula dia menjaga, Allah bagi naik. Niaga 2 tahun naik hingga dia buat rumah. Dan sampai rumah, dia pun turun menjaga balik. Allah buat untuk tersakih dia aja. Pada ketika itu, kita boleh nilai tak? Masa kita susah, kita dekat hati kepada Allah, minta supaya Allah buka pintu hati, dan minta Allah buka pintu rezeki, Allah bagi pada kita. Dan ketika itu, ibadat kita agak menurun. Dan sekarang, bila kita dah ada harta benda, anak dah besar, anak dah kerja, kita cek tengok dulu dan sekarang naik ke turun. Kalau kita makin turun, berartinya Allah buat kelakuan kita tadi ini, yang mana kita tidak mensyukuri di atas kenikmatan Allah bagi. Selepas dia dapat keuangan yang Allah buat, maka Allah uji tengok dia berang turun. Maka tanilah yang dipanggil orang yang salih, yang berjalan menuju Allah tapi menuju keturunan, bukan menuju naik. Kita hendak jadi orang yang mana? Yang arif lagi salik, orang yang arif lagi, orang yang fakir lagi arif, senantiasa naik. Sehingga tidak terlekat dalam hati dia, tak terlekat dalam hati dia sesarah sekalipun dunia. Jika dapat ketika itu, maka dia letak di sini dunia dia, letak di sini. Maka bila kata Allahu Akbar, tidak yang lebih besar, hanya semata-mata Allah yang lebih besar, dia menafikan yang lain, maka dialah dipanggil orang yang fakir, yang arif, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ini yang dikenakan oleh agama dalam istilah orang soleh. Masuk ulang orang yang soleh. Itu dia. Kita nak lagu tu.
Jadi kita bila kadang-kadang bila kita dapat rezeki yang lebih, jadi kita pernah menurut amal kita. Selawat tak buat, zikir tak jalan, Quran tak boleh baca, tahajud malam tak boleh buat, taubat tak boleh buat, hajat tak boleh buat, nak tunggu bulan Ramadan saja. Maka inilah gulung-gulungan yang disebut di atas tadi ni, yang fakir, yang salik, dia sabar tapi dia menanggung usaha dia kena naik sampai kepada fakir yang arif. Maka kelakuan yang Allah buat kat dia tu untuk menguji tahap keimanan, kekuatan dia yang Allah bagi nikmat pada dia. Kena ingat tu. Ada kita tak ingat. Kita kadang-kadang bila kita mari senang, kita seronok tak kesenangan, seronok dengan nafsu kita. Ketika itu kalau dia jaga selawat, selamat. Kalau tak jaga selawat, tak jaga zikir, tak jaga malam, tak buat apa semua, dia berasa bila rugi sikit dia usah hati. Dia tak redha dah perbuatan Allah pada dia. Kadang-kadang dia berasa rugi sikit, Allah dia rugi dah. Padahal sebelum tu dia dah susah dah lama. Bila Allah buat dia peningkatan, dia naik, perniagaan dia bagus, kerja pangkat dia naik, bukan lagi dekat dengan Allah, maka lagi dia jauh dengan Allah. Dia berasa sikit rugi, dia lagi resah gelisah. Maka ini tunggu masa Allah nak lipat dia. Jangan buat begitu. Kita jangan bila kita ketika masa dalam masa susah, kita boleh menjadikan hamba yang salih, fakir yang arif, orang dekat hati kepada Allah Ta'ala. Bila mari senang, kita lagi dekat dengan Allah. Itu bagi baru naik kedekatan kita. Ni sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala sayang kita, tak bagi kita kaya, kadang tak bagi kita senang. Lagi senang, lagi jauh. Lagi senang, lagi jauh. Maka Allah terpaksa kena ajar dia melalui beberapa sebab. Satu, Allah gulingkan kereta dia, Allah lipat dia kepada cara pun. Sama ada rumah dia masuk penyamun, sama ada kidnap anak dia, sama ada dia kena buah pinggan teruk. Allah akan buat supaya dia mengenal arti kesusahan. Segala nikmat yang Allah makan waktu susah tu, dia ingat Allah Ta'ala. Bila dah tua, dia lupa Allah Ta'ala. Maka Allah ajar melalui asbab-asbab perbuatan dia. Bukan sia-sia Allah buat. Allah tak buat sia-sia pada hamba dia. Malaikat Allah nak tengok kesabaran ujian yang Allah buat tu, nak tengok kesungguhan dia, sehingga sampai pada maqam orang yang arif. Kita tak jadi orang yang arif sebab Allah nak bagi kita pahala syurga di akhirat besok. Allah kasih. Bila Allah kasih, Allah akan uji dia. Bila uji dia, kita kena terima ujian itu. Kadang-kadang jumpa tengok ada Allah buat macam-macam berlaku. Bila Allah buat macam berlaku tu, mesti kena hisab. Hasibu, kena hisab diri kita. Dan Allah Ta'ala tak akan buat sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaq, kami tak jadi kat itu dengan sia-sia. Mesti ada benda yang Allah buat. Jangan main-main. Kadang-kadang bila kita teralik seronok dengan nikmat Allah bagi, sihat badan, makan seronok apa semua, kita sembahyang 5 waktu dah cukup. Kita kata okey, kita perasan pula dengan nikmat Allah bagi, sembahyang dah cukup 5 waktu. Kita perasan pula. Ini dipanggil orang terhijab dengan abid. Orang yang terhijab dengan amal ibadat dia, tidak sampai pada makan redha dan tidak fana'ul fana' bagi dia. Maka ketika itu Allah uji lagi sekali. Allah uji dia sampai tak terlekat. Bukan dia kata aku ni sembahyang tiap waktu masjid, tiap waktu aku sembahyang 5 waktu. Lepas tu tak ada apa, sembahyang 5 waktu jaga, nikmat dapat. Tentu pula nafsu lipat dia pula. Dan malam tak buat. Sunat malam dia tinggal. Sebelum masa dia zikir sunat malam dia jaga, selawat zikir dia buat. Lepas tu dia buat apa amalan yang dia buat oleh para soleh. Bila dia bagi senang sikit, dia mengukur dengan nikmat Allah bagi itu, asbab benda tu tak boleh buat benda ni, maka insya-Allah tunggu Allah akan buat sesuatu pada diri dia. Saya buat berkali-kali dah. Kadang-kadang Allah jadikan dia jadi sakit yang amat serius, masuk KPJ, dia kena habis 10,000. Allah buat. Jadi kita kata kita tak perasaan yang dalam nafsu kita. Sebenarnya Allah uji kita nak tengok. Bila Allah bagi nikmat pada kita, ketinggi mana kesungguhan kita pada Allah. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, akhlak dia dalam 80 akhlak Abu Bakar As-Siddiq. Yang tak ingat akhlak ke apa, dia tengok burung, dia kata ya Allah, jadi burung lagi baik menjadi manusia. Sebab apa? Burung pagi-pagi dia makan tidak minta pada siapa-siapa. Burung. Dan pula dia nak makan di mana-mana, Allah bebaskan mereka pergi. Dan dia tidak minta kepada siapa-siapa, dan dia makan mana-mana dia nak makan, dan tidak ada rumah untuk duduk. Kadang dia pergi jauh, dia tak balik mai, duduk sana. Kalau dia terbang pergi Kelantan, tak sempat balik, tidur sana.
burung putih tu mari pada Jepun. Mari satu jemaah mereka berjalan betul kalimah wi tu, dan satu bawa kompas, satu pergi depan bawa dia punya pergi tempat makan, balik bukan balik tempat tu, balik tempat lain. Yakin mereka kepada Allah Ta'ala, itulah Allah tunjuk kepada kita di Malaysia banyak binatang burung ni yang berterbangan, banyak mari dari luar negara, menunjukkan bahawasanya binatang makhluk ini yakin kepada Allah buat kat dia, dan mereka hati mereka tidak mereka bercakap sesama mereka, melainkan mereka bercakap bagaimana mereka nak doa kepada Allah Ta'ala. Itu dia datang. Terbang mana pergi pun bukan harapan di sana ada rezeki, tapi rezeki mereka tetap Allah jamin untuk mereka, walaupun mereka tidak ada apa-apa jaminan yang mereka boleh dapat. Tapi beribu mereka turun, tempat itulah Allah bagi untuk mereka. Nak dapat untuk penuh temolok bukan beberapa jam, kadang-kadang pagi petang pun penuh temolok, tapi yakin mereka kepada Allah, rumah mereka tidak ada. Patutnya kita kena jadi macam kata Sayyidina Abu Bakar fikir, baru dapat ayat. Dia fikir tu Sayyidina Abu Bakar sini, kita tengok burung, ya Allah, tengok ayam kita belah, ayam hak kita belah di kampung-kampung, jumpa tengok memiliki anak 12 ekor. Kadang-kadang tu dia buat turun pagi itu anak dia tu bukan setakat saja musuh biawak dan sebagainya, malah dia kena fikir macam nak penuhkan temuluk anak dia yang 12 ekor tu. Susah satu hal. Kadang-kadang dia nak kena ram untuk telur, letak anak dia 2 minggu tak makan. Cuba kita bayang tengok, kita dengan ayam siapa lagi mulia dapat bagi? Sebab tu daging kita tak ada harga di sisi manusia. Kalau kata daging tu cantik pun kalau jual tak ada harga. Sekilo 20 pound orang beli. Tapi ayam kampung sekilo dah 12 ringgit dah ni. Kalau nak bayangkan dengan depa tu, dengan perangai ayam ni, tapi keyakinan depa tinggi, kita muduk dengan ayam bagi. Bagi kita ayam tak ada. Duk dengan televisyen, duk dengan Astro, nampak tu lah. Dia nampak hari ni siapa menang akademik fantasi, hari ni siapa menang idol. Tengok tu, tak tengok ayam. Sebab tu orang kampung yakin tinggi, walaupun anak 12 orang boleh belah anak elok, kita anak 3 orang pun nak jaga tak boleh. Tu beza dia. Tengok kampung tu, anak 12 orang potong getah ya, boleh jaga elok. Zaman dulu ibu bapak batuk kita tengah jalan, zaman ni ibu bapak bersin awak ayam dan dia ambil tisu bagi. Cek lah tisu ya. Dulu pun berhenti kita, batuk aja. Kalau dah lu kat belakang dia terberhenti belakang. Bukan dia zaman lah ni beza tarbiyah zaman dengan dulu zaman lah ni. Zaman dulu ibu bapa atas kalau jahat dia bagi apa? Bagi batang kayu. Dia ambil bawah dapur tu, ni anak tadi dia punya piung tak kepala kita. Zaman dulu tarbiyah depa berkesan. Siapa didik depa? Jepun. Tapi depa berjaya didik anak depa. Zaman lah depa tengok anak hilang sebelah tak tahu. Dulu sebab tengok kalau kata dulu zaman anak dawak kalau hilang satu kampung nak cari. Dia masuk hutan cari. Panggil nama. Keluar duk mana? Cari. Zaman dah ni dia tengok nah, sengat-sengat nah, bawa balik anak. Artinya tak ada apa-apa. Zaman lah berbeza. Jadi kita masuk di sini bahawasanya nak letiak ni bukan pasal apa. Nak tengok di atas keyakinan seseorang hamba yang Allah bagi ketika susah. Jadi ke mana? Ketika kaya jadi macam mana? Kita habaq tadi dah. Tengok sendiri sekali. Maka hamba Allah Ta'ala itu apabila ia sabar, nescaya ia jadi redha. Dan apabila ia redha, nescaya adalah ia mengikut kehendak Allah Ta'ala dalam segala kelakuannya. Maka ketika itu fana'lah ia daripada segala perbuatannya. Bila ada kata Allah bayar kita ni, ketika itu tak wujud hak kita, mana ada milik kita? Mana milik, tak ada milik kita. Mana ada kita yang punya, tak ada kita yang punya. Kalau kita bagi pula kita bukit kita bagi. Tidak ada milik kita. Kita pemilik Allah. Setiap apa yang kita buat dalam bumi ni tidaklah satu hun pun bukan hak milik kita. Ingat tu sudah. Nampak? Diri kita milik Allah. Nikmat Allah bagi milik dia. Segala yang bagi untuk manusia adalah milik dia.
Mengapa kita tak mau syukur dan taubat dan milik dia? Nak ingat tu? Tak ada apa. Ketika itu fana lah kita. Fana maknanya tak wujudlah milik kita. Itu mana fana? Fana ni makna tak wujud diri. Maksud dia nak faham. Tak wujudlah diri kita, tidak ada hak milik aku. Mana ada milik kita? Tak ada. Tidak ada milik aku, hanya semata milik Allah. Bila kita milik Allah, buat sungguh-sungguh kerana Allah. Buat sungguh-sungguh kerana Allah. Maka setiap milik yang Allah bagi pada kita, Allah akan tanya mata kita, ini milik dia. Kita tengok Al-Quran, kita baca Quran kan, Allah sebut Al-Quran ada. Al-Quran Allah kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sesungguhnya esok ni, di hari akhirat besok ni, Allah akan tutup segala mulut kita, kaki kita semua akan bercakap segala tangan habis semua bercakap. Ini milik Tuhan. Tuhan boleh buat, dia boleh kontrol. Ibu sawak duduk kat dia, nak kontrol kita, nak kotukan, nak konikan, dia boleh buat atas kehendak dia. Satu hari dia boleh buat pula atas kehendak dia, tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol maksudnya kita pun sakit, kita pun tak larat bangun, maka power kita dah lemah. Ketika itu Allah akan mengajar kita, siapa pula yang akan membuatkan kamu, siapa pula yang akan menghidupkan kamu, siapa yang akan mematikan kamu? Hanya semata-mata Allah. Bila masuk dalam kubur tu pula, apa dia pula? Allah kata, Allah pamer kepada kita, apa yang mana kita buat dunia semua Allah pergi nampak. Hebat Tuhan, milik dia semua. Rabbana absarna wa sami'na farja'na. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farja'na, kami nak balik. Nak amal salihan, kami nak buat amal soleh. Inna mukinu, nak beramal yang sungguh-sungguh, kami tak mau dah hak Allah bagi nikmat, kami tak mau dah sia-sia. Masuk dalam kubur pun tak terasa. Bahasa tu rugi ya kita. Maka sebab tu kata, maka ketika itu fana'lah ia daripada segala perbuatannya, dan daripada dayanya tak ada daya, dan daripada upayanya tak ada upaya kita, dengan sebab telah syuhud ia. Lagi pening pula nama Ustaz merapu syuhud ni. Syuhud ni maknanya tak ada ketika itu. Syuhudlah dia akan segala kelakuannya, pandanglah kelakuan siapa punya. Syuhud ni lagu ni, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ini semuanya gerak dengan gerak Allah. Nampak? Pegang dengan pegang kehendak Allah. Minum air ini memberi asbab untuk bagi hilang dahaga. Jangan yakin pada asbab air ini, maka syirik yang besar. Tu dia tu agama ajak kita. Air ni kita minum kenyang, kita kata alhamdulillah lah. Kopi jantan macam ni, kopi darah macam ni, cakap berlapis sikit, betul benda tu, betul. Tak boleh kata betul. Sebab tu Rasulullah, sahabat-sahabat nak cakap tu, dia pun hati-hati. Itu akhlak-akhlak Sayyidina Abu Bakar dan sahabat. Nak cakap tu, insya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah, la haula wala, dia pun mesti letak benda. Dia pun tak memudahului Allah Taala. Tu dia, tu akhlak tu. Kata sembahyang banyak mana sekali pun akhlak yang tak ada, ni kau. Akhlak ni jangan main. Sebab tu dalam Quran sebut, innama buistu liutammima makarimul akhlak. Kami utuskan Muhammad itu untuk akhlak manusia. Arti akhlak ni apa dia? Kita bercakap tu akhlak tu. Saya ayat saya macam ni, jaga akhlak baik-baik. Kena sebab sikit ni, sembahyang zuhur tak ada, maya asar tak ada, maya maghrib tak ada, jangan main. Hati-hati dalam kita bercakap, sebab cakapan kita memberi inspirasi untuk Allah. Jangan kita jadi wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dijadikan syirik dalam peribatan, perbuatan, amal yang kita buat, jangan syirik dengan Allah Ta'ala. Anda kena lempak neraka. Itu dia, jangan main. Sampai pernah sahabat tanya, asyirkun, asyirik tu apa dia? Tu ya Rasulullah, maksudnya syirik tu ar-riya'u. Ar-riya' tu mana syirik? Syirik riya' tu pun syirik. Syirik apa? Syirik yang kecil. Minal asghar, syirik yang kecil dah riya'. Riya' pun tak boleh syirik.
Kalau kita buat amal ibadat kerana tujuan untuk lain pada Allah, nak menunjuk pada manusia, itu panggil syirik. Apakah ibadat kita buat tu sebenarnya orang tak nampak nak tunjuk pun, tapi hati tak rasa tunjuk, jadi syirik. Apa nama benda ayat, kata ayat bagi bekas lebih besar syirik. Itu kena jaga. Makan bagi kenyang, tidur bagi lena. Bukan lena semua tu asbab. Lena tu adalah mungkin kita tidur. Kadang-kadang orang tak tidur pun dia lena. Dia ni lena. Buat kereta je pada tengok. Oh dia lena dah mulanya. Kedebung accident. Allah boleh buat. Jaga tu. Perbuatan tu kecil. Itu akhlak daripada akhlak Nabi. Akhlak-akhlak sahabat-sahabat Nabi. Dia 80 akhlak-akhlak sahabat Nabi, salah satu yang tu dia berjaga. Dia pun tak kata hak depa. Ni bila kata hak kita ni, kedekut dengan Al-Quran bos RM1, bos RM5, dekut sebab kata hak dia. Cuma kita bukan hak dia, dia hak Allah, dia bos lah. Kita masa kalau boleh lebih, takut tak ada. Sebenarnya boleh lebih tu lagi baik, boleh banyak tu lagi bagus. Tapi kita rasa kalau boleh lebih lagi tak ada. Tu nafsu kita. Tak apalah, tu benda kecil aja. Yang penting jangan disyirik dengan Allah Ta'ala dengan sebab-sebab. Jadi daripada daya upaya, sebab telah syuhud ia akan segala kelakuannya dan segala perbuatannya itu jadi daripada hadrat kudrat Tuhanan Allah Ta'ala. Jadi kita ni sebenarnya semua mari di pada mana ni, semua kita ni tengok tingkah laku kita, berjalan, bercakap, semua ni semua daripada Tuhan, daripada Allah. Allah buat rupa pun tak sama dalam keluarga, dalam kita, dalam dunia ni. Allah buat bilion-bilion, dah 7 bilion umat Islam ni, campur kafir 10 bilion kita kata manusia duduk dalam bumi ni, ada berapa bilion tak tahulah. Muka kan sama, cop jari tak sama, suara pun tak sama, nak tiru boleh tak sama. Patut tanilah kita menangis itu hari-hari. Yang paling biadab, yang kurang ajar, bila bagi suara sedap, dia bagi orang jadi melawak. Jadi cakap bagi orang melawak, bagi orang ketawa, dia lagi kurang ajar. Yang lagi masalah, bila dia cantik, elok muka, cantik bulu kuning, elok mata, cantik, dia jadi tunjuk orang pula, dia panggil ratu cantik, dia lagi kurang ajar. Tak fikir Allah buat cantik kat dia. Sebab dalam agama ni, bila tengok orang cantik, kita ingat Allah. Mati tiga itu syahid. Bukan lagi tak. Tengok perempuan, subhanallah, mati tengok ingat Allah, syahid. Ni dia ada, bila dia bercantik tunjuk orang lagi. Bukan kata syahid atau orang jahat. Manusia dia jahat, bila tengok dia jahat. Dan dia menciptakan kejahatan disebabkan diri dia. Tengoklah TV ni, manusia lebih suka berpaya untuk seronok dengan nyanyi, dengan tengoklah sendiri. Na'udzubillah zalik, jangan masuk golongan anak-anak kita macam tu. Sebab apa? Syaitan telah menguasai seluruh jasad manusia. Jangan beredar anak-anak kita panggil-panggil macam tu. Nampak cadang mereka pilih lagu tu, maka Allah kendak mereka. Ketika itu syuhud pun tak jadi, daya upaya apa lagu tu, maka dia meletakkan diri dia supaya menjadikan dia begitu. Maka Allah berkendak atas hadrat kudrat Tuhan hendak dia gitu, maka dia dapat gitu. Kerana barang siapa telah fana ia, sikit lagi, barang siapa telah fana ia dari yang demikian itu, yakni daripada segala kelakuannya, maknanya fana tidak kata dia yang punya, bukan kata dia yang punya, ini Allah yang punya. Cuma diberi guna pakai untuk hidup dalam muka bumi ini dan untuk buat ibadat kepada Allah. Tak tahu ya Allah kawak balik, dia balikkan jasad dia dengan roh sekali, dengan amal sekali dia buat. Allah suka kawak balik. Maka ketika itu dia sebut sini, telah fana ia daripada segala demikian itu, yakni daripada segala kelakuannya, daripada segala perbuatannya, daripada daya dan upayanya itu, dan setiap baqa ia dengan Allah Ta'ala, yakni barang siapa fana ia daripada memandang akan perbuatan dirinya itu, sekekal ia memandang akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita nak kekalkan kita ni supaya perbuatan ini adalah perbuatan Allah, asbab aja kita ni, asbab gerak ni adalah asbab kita gerak, tapi Allah yang gerak kita. Ni ingat itu. Janganlah kata saya ni tak boleh main surau. Siapa kata tak boleh main? Bukan ada rimau, bukan ada apa, tapi dia tak main. Itu tak payah masa. Masa bila? Masa mati mau nak main surau, nak angkat main banyak-banyak ini. Tak boleh kata begitu. Tak ada masa. Masa kita buat sendiri. Nafsu setan kita yang menguasai kepala otak kita, kita bersalahkan Tuhan kata buat gitu. Tak kena. Daya upaya kita boleh mari, tidak ada sebab apa-apa.
Kata sebab kerja apa semua. Dia kerja pun banyak tu tak cukup juga. Biasa kerja sangat cukup dah. Maksud dia bercari dengan alasan. Pasti apa bulan Ramadan boleh memang. Hati yang kita fikir pening kepala ni. Pasti bulan puasa boleh penuh sampai ke sana. Sebab syaitan kena ikat, nafsu tewas. Rupa-rupanya manusia ni yang dikurang hajar dengan Tuhan ni sebab syaitan dan nafsu je. Yang ketiga, tabiat kita. Yang keempat, kawakan. Dia macam belah tapi aku tak payah betul lah 4 perkara ni. Kata apa? Syekh Al-Jalani kata dalam kitab Futur Rabbani, dia kata 4 perkara manusia akan merosak binasa akhlak. Dia panggil dia, tamanya tabiat dia. Tabiat dia. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, kawan akal. Yang keempat, nafsu. Tu lah. Ikut. Lawan lah sikit. Lawan. Bila kita main tua, baru nampak nak buat apa? Tua pun nak. Masa tua tu nak buat sebaik, tak larat ambil sunat lah. Masa muda betul kuat ambil sunat. Terus nak taubat, sunat tahajud, sunat. Masa muda dia nak pulun. Dan main tua tu kencing pun kata kat jalan, kata kat rumah nak ambil sunat apa? Masalah ni lah. Kita nak sungguh-sungguh. Jadi kita kena pandang daya dan upaya. Selagi mana Allah beri kita kehendak dia, kita boleh buat lagi lah ni. Jangan sampai kehendak dia. Kena faham. Atas daya upaya kita, kehendak dia. Atas daya upaya kita, kehendak dia. Dua kehendak dia jaga. Jangan sampai kehendak yang kedua jalan tak larat, kencing, kehendak dia. Kehendak kita kena kehendak juga. Allah kehendak kita. Ketika itu pegacauan macam ni. Umur dah nikah, baru nak buat sunat, baru nak tu, dah lajak dah, masa dah lajak dah. Masa kita muda ni kita cakap semua buat dah, tak apa, tunggu masa ketika Allah nak ajak kita. Tunggu Allah tak salah kata apa, tunggu. Masa tu pun tak nampak. Kita nak perbuatan dirinya itu bisa kekal, memandang akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita kena buat bahawasanya hanya adalah kekal, kena masuk dalam jiwa kita, kekal jiwa kita ni sesungguhnya gerak bangun dia ada Allah. Itu dia, nak faham? Tak ada gerak kita dah. Betul lah kita gerak, tapi kan kena Allah. Kekal lagu tu, kena ada lagu tu dalam hati kita. Janganlah maksiat pun gerak Allah juga. Betul tu. Pemurah Allah tu pula. Tapi atas kehendak hamba dia Allah, kehendak tak kehendak hamba lah. Tu Tuhan pemurah tak murah. Kita boleh begitu? Tak ada. Allah Ta'ala tak ada begitu. Pemurah kalau awak nak benar maksiat, Allah kehendak kita, kehendak kamu. Allah tak kehendak kamu. Tu pemurah Allah Ta'ala. Halusnya ketuhanan ni nak bagi. Tapi kita ada. Kita tak boleh sampai tahap tu. Tu kata Allah Ta'ala tu. Maka sebut ini, maka adalah perbuatan dan pelihatannya dan yang lainnya daripada keduanya itu, daripada segala sifatnya itu, iaitu daripada sifat disebut dalam hadis kudusi itu. Ada sini apa dia? Tengok sini sikit lagi. Nak sahihkan benda ni, iaitu wala yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu fa iza hababtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa lisanahu allazi yuntiqu bihi wa yadahu allati yabshitu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbihi allazi yuzrimuhu bihi. Dan senantiasa hamba aku menghampirkan akan dirinya kepadaku. Sifat tu dengan membanyakkan berbuat ibadat yang sunat. Belum kita habaq sini dah siap. Kita dah habaq tadi, sini dia beritahu lagi. Memperbanyakkan perbuatan ibadat yang sunat. Ni ada kerusi ni. Sehingga aku kasihi akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia akan dia. Intihan tu baru Tuhan dengar.
dan aku penglihatannya yang melihat ia dengan dia, dan aku lidahnya yang bertutur ia dengan dia, dan aku tangannya yang menjabat ia dengan dia, dan aku kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan aku hatinya yang mencintai ia dengan dia. Tuhan dia kata dalam hadis kursi lagi, kata Rabbuna, jika hamba aku ingat aku kepada aku hal keadaan dia merangkak, maka aku berlari mengingati dia. Itu dia Allah Ta'ala. Tapi kita nak ingat, nak sebut selawat sehari tak larat kat Nabi. Nabi itu utusan Allah di bumi. Sebagai asbab, Tuhan takkan tunggu abang, dia hantar utusan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nak zikir pun tak larat. Hari ni kita tengok zikir kita banyak mana hari ni. Cuba kita cek hari-hari. Kita sering boleh cek, ambil diri, pangkah. Hari ni aku selamat apa pangkah, tengok apa, tengok sebulannya dah. Tengok. Hari ni kita bercakap banyak, lebih daripada 1000 perkataan. Kita zikir tak ada 1000. Maka ingat, tak tu kena ingat. Kalau kita selawat tak ada 100 dengan Nabi ataupun 500 ke 1000 tak kisah, selawat kena ada hari ni, tak ingat. Semua masa daripada pagi tadi sampai sekarang, semua dalam tangan malaikat Raqib dan Atid, ada siap. Istighfar Allah bereskan. Kalau istighfar saja duk macam tu juga, dia tak akan dapat kejayaan selamanya begitu, dia tak akan naik. Duk gitu datar. Tapi bila makan mau naik, bila gaji mau naik, bila umur sudah naik. Jadi kita mendatar iman kita. Tak boleh. Kita kena cari jalan. Biar apa orang nak kata gila, kau nak kata apa ke, duli apa kan. Kubur kita. Iman kita. Tangan kita punya, tangan orang-orang punya. Kalau tangan orang punya, tangan kita punya, sayang diri kita. Cuba ambil api bakar. Api bakar. Orang senyum kita. Kita teriak Allah kita. Sebab kita yang punya. Api tak sayang kita punya. Nak sayang kita punya, sayangilah Allah. Perbanyakkanlah sunat sebut tadi. Ni mengaji petang ustaz berlama-lama pun pakak hari mana. Kita kena faham benda ni. Kita jangan minta maaf lah, saya kata. Kena kata lah, tak kata lagu mana. Ustaz ni kerja mengatakan, nak kata kat siapa? Kat saya kata jugalah. Saya ada buat zikir ni, kata gila berlambak dah. Tak kira lah tu. Orang kata gila berlambak lah. Nak ikut zikir bagi nama. Main nak ajar. Tapi apa orang nak? Sebab ini adalah kita kena buat. Ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Itu perasaan seronok, nak takut orang kata, habis rugi siapa? Mana hadis sahih, nas sahih, yang dia janggut pun tak ada, isap okok sunnah kan? Tu nak ngamuk tu. Tak ribukan mata lagi. Sebelah pula. Tak atas tu. Nampak bagi tamat je. Bila kita duduk tunggulah sehari demi sehari, masa jalan umur pelan tua pelan menikah, akhirnya kita duduk macam tu juga, tak ada perubahan diri. Bila nak ubah diri kita, kita kena ubah diri kita sendiri. Allah tak akan ubah diri kita, kita kena ubah sendiri. Hadis sahih kita kata. Habis kita dua kali tunggu bulan puasa, baru pakai nak lipat ibadat. Lepas puasa terlipat belakang. Habis tu bila dalam bulan puasa kita tak amal ibadat meningkat bertambah, yang sunat dijadikan pada fardu, yang tu lipat ganda. Ustaz ceramah semua gitu, jadi kita puluh itu untuk nak meeting setahun. Sabar aja. Ini bukan tanam saham dalam bank rakyat setahun dapat 15%. Ini tak ada hari ni tak ada, besok tak ada lah. Bukan setahun dia tahan tahun depan. Ini bukan public muncul. Public muncul dia lagu tu. Ini tak saham Allah Ta'ala ni. Hari ni tak ada, cakap tak betul, padam habis. Hari ni buat syirik dengan Tuhan, padam. Hari ni kita syirik dengan Allah, padam. Semua padam. Jadi kita jagalah, sentiasa hadir ke hati, zikir selawat kena buat. Sebab kita dipantau oleh para malaikat Allah setiap masa dan ketika. Maka sebab itulah kita kena tingkatkan ubudiah kita kepada Allah Ta'ala. Masih lagi usia tu ada. Jangan sampai kita dekat dengan lubang kubur. Masa tu kita dah hampir ni mati umur 45, 46, 50, semua mati. Doktor pun ni kepala. Sebab apa mati? Tak ada apa-apa tu mati. Sebab
Sebab oleh kerana bila jantung dia tidak gerak dengan kalimah Allah. Kita berzikir sebenarnya, kita berzikir ni, dia pernafasan dia naik turun tu adalah oksigen. Dia buka kita punya jantung. Kereta ada atas kereta, hak orang duk buh dia punya bunyi ce tu buh. Orang buh dia turbo. Bila turbo tu dia ceng dia pergi kuat. Bila turbo kuat tu baru dah kereta laju. Ni kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir si ayam. Si ayam tahu betul. Jadi kita zikir ni sungguh lah. Tu sungguh. Bukan itik tengok. Tengok di tengok Syekh Bubudin buat dia lah dekat Turki, tengok mana. Ya, bukan dia. Ni rimau ni zikir. Allah. Ya, kita tak zikir pun. Bukan YouTube tengok sampai terhambat rimau pun zikir. Habis nak kata apa lagi? Habis kita tak mahu nak zikir. Ni orang siapa? Kita. Saya kata lah senang kan? Jadi semata-mata dalam perbuatan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala yang memperbuat baginya akan segala perbuatan dalam hakikat itu. Syahdan ni bukan nama orang. Kita tengok Sayyidina Ali kata pula pada 2 minggu akan datang lagi, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, innal lil uqubatin lil fakrin wa masubatin lil fakri. Bahwasanya adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa menyiksa dengan orang yang fakir, yang tidak sabar dan kepapaannya itu. Dan lagi adalah bagi Allah Ta'ala itu sudah memberi pahala dengan orang yang fakir, yang sabar, yang